Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita rahmatnya. Allah memberikan kepada kita hidayah tu taufik. Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk kita memahami tentang satu kumpulan manusia, yang kumpulan manusia ini diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Fatihah yang kita membacanya setiap hari, iaitu yang digelar dengan golongan yang Allah murkai, al-maghdub. Al-maghdub dalam suratul Fatihah adalah merujuk kepada golongan Yahudi. Jadi pengisian kita setiap Sabtu dan setiap Ahad, insya-Allah jam 10.30 pagi, kita akan sama-sama menambahkan pengetahuan kita. Kita ingin mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Siapakah Yahudi itu? Apakah sikap mereka? Apakah karakter mereka? Apakah ciri-ciri mereka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim? Al-Quran adalah sumber yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling benar berkenaan dengan golongan Yahudi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah kita cuba ambil lebih kurang dalam 1 jam pengisian pada pagi ini, ataupun kurang daripadanya, kita bergantung kepada kupasan. Jadi pengisian pada pagi ini kita menggunakan 3 saluran. Saluran yang pertama, kita menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti secara langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy, ataupun tuan-tuan boleh mengikuti secara langsung di aplikasi TikTok. Jadi siapa yang suka berada di Zoom, aplikasi Zoom, dia boleh ikuti, ataupun di FB page Malaysia Tadabbur Academy pun boleh, ataupun di TikTok. Cuma kalau tuan-tuan yang mengikuti secara langsung di TikTok ini, anda tidak dapat melihat nota yang ada dipaparkan, dikongsikan di aplikasi Zoom. Namun begitu, jangan bimbang, kerana nota itu akan dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan sangat digalakkan untuk meninggalkan apa saja maklumat agar kami di pihak Akademi Tadabbur Malaysia boleh berkongsikan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga semakin banyak ilmu kita, semakin bertambah penghayatan kita tentang golongan yang kita minta kepada Allah supaya jauhkan dalam hidup kita, iaitu golongan al-maghdub alaihim, golongan Allah murkai. Baik, pagi ini adalah siri yang pertama. Maksudnya siri pertama ni, ini lebih kepada pengenalan. Kita nak bincangkan tentang bagaimana cara nak dapatkan maklumat cerita tentang orang Yahudi di dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ada 114 surah, kan? Jadi macam mana cara nak kita nak dapatkan maklumat tentang Yahudi ini?
Kemudian dalam sesi pada pagi ni, kita akan dapat mengetahui tentang apakah sebenarnya istilah Bani Israel dan apakah istilah Yahudi, kan? Ada orang dia kata Yahudi itu adalah Bani Israel. Ada orang kata Bani Israel itu adalah Yahudi. Sebab tu sekarang Yahudi sekarang mereka namakan negara mereka adalah Israel. Adakah tepat orang Yahudi sekarang mereka digelar dengan Bani Israel, dan kenapa mereka nak guna sangat Israel itu? Maka jawapan itu insya-Allah kita akan sama-sama perjelaskan dalam sesi ini, sesi pada pagi ini insya-Allah, dan pada penghujungnya moga-moga kita dapat mengetahui apakah istilah yang tepat yang kita nak gunakan untuk kita katakan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada ketika ini. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat mengikuti dengan baik pengisian pada pagi ini. Jadi kalau suara saya kurang didengari, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk memberikan maklum balas. Okey, setakat ni tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, suara saya boleh dengar tak dengan baik sebelum kita mulakan? Jelas. Jelas Okey, sebab saya tak gunakan headphone Okey, kita lanjutkan dengan perbincangan pertama. Okey. Kalau kita nak cari maklumat di dalam Al-Quran tentang Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bincangkan, kita kena cari dua istilah. Maksudnya kalau kita nak dapatkan maklumat secara lengkap kisah orang Yahudi dalam Al-Quran ini, maka kita kena tahu dua istilah. Istilah yang pertama adalah tentang Bani Israel, dan istilah yang kedua adalah Yahud, Al-Yahudu. Okey. Jadi untuk dapat maklumat lengkap tentang orang Yahudi di dalam Al-Quran, kita semua tuan-tuan dan puan kena mengkaji kedua-dua maklumat ini tentang Bani Israel dan tentang Yahudi. Okay. Kemudian kita fokus terlebih dahulu sebelum kita sebut tentang Yahudi, kita dapatkan dulu maklumat asal usul perkataan Bani Israel. Okey, maksudnya kita akan bincang istilah Bani Israel, kita akan bincang tentang Al-Yahud, Yahud. Okey. Jadi kita kena pecahkan, kita kena bahagikan pengisian kita pada pagi ini kepada dua bahagian lah. Yang pertama tentang Bani Israel, yang kedua tentang Yahudi. Okey, kita mulakan dulu perbincangan kita pada pagi ini tentang Bani Israel. Jadi tuan-tuan ikuti sampai selesai kerana sesi pengenalan ini sangat penting. Kerana tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan maklumat tentang penyebutan Bani Israel dan Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kita bincangkan sekarang dari manakah munculnya istilah Bani Israel. Jadi nak dapatkan maklumat itu, Allah Subhanahu Wa Taala ada terangkan di dalam Al-Quranul Karim. So ada dua patah perkataan. Bani campur dengan Israel. Itu jadi Bani Israel. Okey. Mungkin ada di kalangan kita yang dah tahu pun Bani Israel daripada asal usul yang mana, tapi kita anggap pengisian kita pada pagi ini sebagai sebagai pengukuhan kepada kita semua. Baik. Kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, kalau buka Al-Quran, ada dua tempat, ada dua kali Allah menyebutkan tentang kalimah Isra'ilu. Ada dua kali. Dua kali ini disebutkan dalam dua
surah yang berbeza. Okey. Dapatkan dulu tentang Israel. Sebelum kita bincang Bani Israel, kita kena dapatkan dulu istilah tentang Bani Israel itu muncul daripada mana. Okey. Untuk dapatkan istilah Bani Israel, kita kena tahu di manakah munculnya istilah Israel. Okey. Tempat yang pertama, penyebutan tentang Israilu ada di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 93, muka surat 62. Surah Ali Imran, muka surat 62, ayat 93. Okey, dapatkan dulu, cari dulu tentang perkataan Israel. Okey, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebenarnya adalah tentang Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey, dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Okey. Ayat 93 surah Ali Imran ini Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Yaqub yang digelar, yang dipanggil oleh Allah dengan istilah Israel. Jadi Nabi Allah Yaqub, Allah tak sebut namanya Yaqub. Okey, kadang-kadang Nabi Yaqub sebut nama Yaqub. Kadang-kadang Allah panggil dia Israel. Okey. Dalam ayat ini kita bukan nak tadabbur ayat, okey, kita cuma nak dapatkan dalam ayat mana disebutkan tentang Israel dalam ayat 93 surah Ali Imran. Okey, ayat ini Allah menyebut tentang Nabi Allah Yaqub, iaitu Israel, gelaran dia, yang dia ini tidak ada makanan yang Nabi Allah Yaqub tidak mahu makan. Dia melarang dirinya untuk memakan satu makanan. Ini Allah menyebut tentang Nabi Allah Yaqub. Walaupun tidak ada istilah perkataan Yaqub, tetapi Israel dalam ayat ini adalah tentang Nabi Yaqub. Sebab itu kita kena belajar, kan? Yang kita duk kata sekarang ni, yang kita duduk bincangkan sekarang adalah Israel lah kita. Israel. Jadi kalau kita tengok Israel ni, sama macam Nabi Yaqub lah. So kita nak faham macam mana tu? Patut ke kita nak namakan golongan tu Israel, sedangkan Israel ini asal usulnya adalah Nabi Allah Yaqub. Inilah tujuan di antara salah satu sebab kenapa kita nak buat pengisian seperti ini, insya-Allah. Baik. Yang kedua penyebutan Israel. Tempat yang kedua Allah menyebutkan di dalam surah, kita tengok. Okey. Bismillah. Okey. Tengok sekejap. Saya punya slide ni jalan tak, tuan puan? Macam berjalan tak? Macam saya rasa macam hang sikit. Okey. Okey, tempat yang kedua, kalau kita nak cari perkataan Israel, kita akan jumpa pada surah, saya nak tengok. Okey. Tempat yang kedua adalah dalam surah Maryam, ayat nombor 58. Ayat 58 ni kalau buka Quran, dia berada pada muka surat 309. Okey. Dalam ayat ini kita akan menemukan sekali lagi Allah menyebutkan tentang perkataan Israel. Okey, boleh baca ayat lengkap dia. Okey, kita nak jimatkan waktu. Kita bukan nak mentadabburkan ayat ini daripada satu kalimah, tapi kita nak cukup dengan kadar
kita mendapatkan maklumat penyebutan Israel dalam surah Maryam ayat nombor 58. So ayat ini Allah menyebutkan perkataan Israel bersamaan dengan nabi dan rasul-rasul yang lain. Sebab tu dalam ayat 58 surah Maryam ni Allah menyebut tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, okey, yang mana tentang Nabi Allah Adam, dan dalam ayat itu Allah menyebut tentang istilah wa Israila. Wa Israila. Jadi wa Israel dalam ayat 58 adalah merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey. Kesimpulannya, okey, kita dapat maklumat dalam ayat ini Nabi Allah Yaqub rupa-rupanya adalah penyandang kepada gelaran Israel. Okey, jadi apa yang kita dapat pelajari adalah asal usul kalimah Israel, gelaran Israel adalah digunakan pada menyebutkan nama Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian, dari mana datangnya perkataan bani, iaitu anak-anak, kita kata anak-anak cucu dia ataupun keturunan Israel. Jadi Quran guna istilah bani, iaitu anak-anak, keturunan Israel, iaitu keturunan Israel. Jadi kalau kita dah tahu Israel itu adalah Nabi Yaqub, ini bermakna kalimah bani, iaitu anak-anak keturunan Israel, sudah pasti merujuk kepada 12 anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kita semua sedia maklum, okey, Nabi Allah Yaqub mempunyai 12 orang anak. Okey, dalam 12 orang anak tu, dalam ramai-ramai anak Nabi Allah Yaqub yang 12 itu, ada satu anak dia yang semua orang mengetahui bahawa satu orang anak Nabi Yaqub itu salah seorang, namanya adalah Yusuf. Adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Termasuklah yang disebut, dikatakan seorang lagi namanya Bunyamin lah, seorang lagi dikatakan macam-macam lah nama. Al-Quran tidak menjelaskan ya kepada kita siapakah 11 anak Nabi Yaqub yang lain selain Yusuf. Allah cuma menyebutkan nama seorang sahaja anak Nabi Yaqub, iaitu Yusuf. Dalam hadis pun Nabi sebut namanya Yusuf. Yang 11 lagi tidak disebutkan siapa namanya. Okey, yang pasti 12 orang anak Nabi Yaqub, mereka itulah yang digelarkan dengan istilah Bani Israel. Okey. Apabila 12 orang anak Nabi Yaqub adalah Bani Israel, ini bermakna 12 anak Nabi Yaqub ini adalah merupakan Bani Israel yang pertama dalam sejarah. Maknanya permulaan Bani Israel yang pertama yang muncul, yang wujud di alam ini ialah 12 orang anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey, jadi salah seorang Bani Israel, iaitu anak-anak Nabi Yaqub ini adalah Nabi Yusuf. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah Bani Israel yang pertama bersama dengan
adik-beradik dia yang 11 orang lagi itu. Okey. Jadi untuk mengetahui asal-usul Bani Israel ataupun nak dapatkan maklumat lengkap tentang Yahudi ini, nak dapatkan maklumat lengkap tentang Bani Israel, maka kena mulakan mulakanlah pembelajaran, kajian tentang Nabi Allah Yusuf bersama dengan bapanya Yaqub dan juga 11 adik-beradiknya. Ini adalah maklumat yang pertama yang perlu kita dapatkan terlebih dahulu kalau kita nak bincangkan tentang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim, kerana dia ada kaitan dengan Bani Israel. Namun, adakah Yahudi itu Bani Israel? Adakah Bani Israel itu adalah Yahudi? Yang ni tuan-tuan kena tunggu. Di penghujung pengisian ini kita akan sebutkan apakah perbezaan antara Bani Israel dengan Yahudi. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah jelas, kita teruskan dengan melanjutkan lagi perbincangannya. Okey. Apabila kita dah mendapatkan maklumat Bani Israel itu, yang pertama, batch yang pertama, generasi yang pertama adalah 12 orang anak Nabi Yaqub, maka kita kena dapatkan juga maklumat siapakah, maksudnya kita kata apakah maksudnya Bani Israel yang maksudnya kita kata kita nak dapatkan, kalau Nabi Yusuf adalah Bani Israel yang pertama, maka siapakah Nabi lain yang juga adalah Bani Israel? Maknanya kalau kita bincangkan dalam senarai 25 Nabi dan Rasul, dalam senarai 25 tu, siapakah Nabi dan Rasul yang dia adalah daripada susur galur nasab dia adalah daripada Bani Israel? Yang pertama sudah semestinya adalah Nabi Yusuf. Kalau kita panjangkan lagi, akan muncullah Nabi Allah Musa, kemudian Nabi Allah Harun, kemudian Nabi Allah Dawud, kemudian Nabi Allah Sulaiman, kemudian Nabi Allah Yahya, kemudian Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, dan Nabi terakhir yang Allah utuskan kepada Bani Israel, yang juga merupakan Nabi terakhir daripada Bani Israel, adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kejap ya. Saya ulang sekali lagi. Saya suka mengulang-ulang sebenarnya maklumat supaya tuan-tuan sentiasa ingat. Kalau yang sekali dah dengar dan boleh faham tu, alhamdulillah lah. Tapi kita raikan juga kadang-kadang ada yang setengahnya dia kurang dengar, kurang jelas. Lepas tu kadang satu benda tu saya ulang sampai 2-3 kali. Sebab tu ambil masa yang agak panjang sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sedikit lagi. Saya ulang kembali maklumat tentang siapakah Nabi dan Rasul yang mereka ini sebenarnya adalah daripada keturunan Bani Israel. Nabi dan Rasul yang pertama sekali, dia adalah daripada Bani Israel, sudah pastilah adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana apa? Kerana Yusuf adalah anak kepada Israel. Israel itu siapa? Adalah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kemudian barulah munculnya Nabi Bani Israel yang berikutnya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Allah Dawud, lepas tu anak Nabi Dawud iaitu Nabi Sulaiman, lepas tu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan last sekali, yang akhir sekali Nabi Bani Israel adalah Nabi Allah Isa
alaihi salatu wassalam. Selepas Nabi Isa, sudah tidak ada lagi Nabi di kalangan Bani Israel. Tapi bangsa Bani Israel itu wujud. Tetapi Nabi dia dan Rasul yang terakhir sekali adalah Nabi Isa. Okey. Macam mana kita nak ataupun kita kata kalaulah orang bertanya sebab mungkin kita terkeliru Nabi Isa ni orang selalu katakan dia adalah dikaitkan dia dengan Nasrani. Kan? Kenapa pula kita kaitkan dia dengan Bani Israel? Okey, begini. Untuk dapatkan jawapan, Nabi Isa ini adalah Bani Israel, juga Nabi yang terakhir sekali Allah utuskan daripada kalangan Bani Israel adalah surah Saf. Rujuk dalam surah Saf, surah nombor 61, ayat nombor 5, muka surat 552. Kalau buka ayat nombor 6, surah Saf, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, akan mengetahui penyebutan Nabi Allah Isa. Tuan-tuan akan jumpa dalam ayat itu istilah Bani Israel. Jadi izinkan saya baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saf ayat nombor 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Isa, inni rasulullahi ilaikum. Okey, apa makna dia? Tengok terjemahan ayat dia. Okey. Terjemahan ayat dia. Dan ketika Nabi Isa, anak lelaki kepada Maryam itu berkata, wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini, dia kata, ini sesungguhnya aku ni adalah Rasul, adalah utusan Allah ilaikum, kepada kamu. Okey. Ayat surah Saf. Okey. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-6 surah Saf ini, jelas terang menunjukkan Nabi Isa adalah Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa itu adalah Rasul yang terakhir bagi Bani Israel. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Dah selesai maklumat tentang sedikit tentang Bani Israel. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Sebelum kita sebelum kita mendalami lagi penyebutan tentang Bani Israel, saya ulang untuk akhir sekali sebelum kita masuk kepada perbincangan Bani Israel di dalam Al-Quran, bagi meraikan mungkin ada kawan-kawan kita yang dia baru masuk ke aplikasi Zoom, mungkin dia baru ikut, jadi supaya ia tidak terlepas maklumat-maklumat penting, saya mohon sahabat-sahabat, untuk tuan-tuan perempuan, izinkan saya untuk saya ulang sedikit apa yang telah kita pelajari sehingga jam 11.02 pagi ini. So kita dah mula tadi pukul 10.30. Kan terdekat setengah jam kita dah selesai bincang tentang apa? Okey. Kalau kita nak dapatkan maklumat tentang Yahudi di dalam Al-Quran, nak dapat maklumat lengkap ni, maka kita mesti mengkaji dua istilah ini. Yang pertama, kita kena kaji dulu istilah Bani Israel. Kita kena kaji tentang penyebutan Bani Israel. Dan yang kedua, kita kena kaji tentang istilah Al-Yahudu, tentang Yahudi. Okey.
Jadi untuk fahamkan dari mana wujudnya istilah Bani Israel, maka kita kena dapatkan terlebih dahulu asal usul perkataan Israel. Kita telah sebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran, dalam surah Maryam, Israel adalah merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey, Israel. Justru itu, anak-anak ataupun keturunan Israel, istilah dia Quran panggil Bani, Bani, Bani. Kan? Macam kita nak sebut anak-anak Adam, kita guna istilah Bani Adam. Kalau nak kata keturunan anak-anak Israel, dia panggil Bani. Sebab tu ada istilah Bani Israel. Jadi Bani Israel yang pertama, batch yang pertama, generasi yang pertama adalah merujuk kepada 12 orang anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Justru itu Nabi dan Rasul yang pertama di kalangan Bani Israel adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, jadi kalau kita panjangkan lagi Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel ni, maka penutup penghujung Rasul di kalangan Bani Israel adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Saf yang telah pun kita bacakan sebentar tadi. So, harap boleh jelas. Okey. Kemudian tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, kita lanjutkan, kita dalamkan lagi. Makin lama kita belajar, makin lama kita akan dapat lebih banyak menggali maklumat-maklumat di dalam Al-Quranul Karim tentang Bani Israel. Baik. Dalam Al-Quran, kalau kita nak cari macam mana nak tahu kisah Bani Israel, okey, Allah menyebutkan perkataan Bani Israel ini, tuan-tuan ya, sebenarnya adalah sebanyak, kejap ya, saya tengok sekejap. Ada tak saya sebut kat sini? Kejap. Okey. Dalam Al-Quran, kalau nak dapatkan maklumat tentang generasi anak-anak Israel ni, generasi anak-anak Nabi Yaqub, keturunan Nabi Yaqub Bani Israel ini, tuan-tuan boleh temukan Allah menyebut Bani Israel ini di dalam, kejap ya, sebanyak 41 kali. 41 kali Allah mengulangi perkataan Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Ada 41 kali. 41 kali itu dalam surah apa? Ayat nombor berapa? Saat lagi saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. 41 kali penyebutan istilah Bani Israel ini, ia dapat dibahagikan kepada 2 jenis surah. Ni maklumat ni penting, tuan-tuan. Okey. Penyebutan kalimah Bani Israel di dalam Al-Quran 41 kali itu, ia berada dalam surah Makiyah dan juga surah Madaniyah. Okey. Apa maksud Makiyah tu? Apa maksud Madaniyah tu? Okey, Makiyah, mudah aja. Surah Makiyah adalah mana-mana surah yang Allah turunkan. Mana-mana ayat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan, ni maklumat sangat penting ni. Sebab maklumat ni akan berikan kita jawapan nanti. Apa yang kita patut sebut untuk dapatkan jawapan nanti, apa beza Bani Israel dengan istilah Yahudi. Jadi tuan-tuan kena tahu dulu. Penyebutan kalimah Bani Israel diturunkan oleh Allah
dalam surah-surah Madaniyah dan Makiyah. Dapatkan dulu, Makiyah tu apa? Mana-mana ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ia adalah surah Makiyah. Manakala mana-mana ayat yang turun selepas Nabi berhijrah, dah masuk Madinah, Nabi dah berada kat Madinah, ia dinamakan dengan surah Madaniyah. Okey. Okay, dah faham itu istilah Makkiyah dan Madaniyah. Penting ni Makkiyah dengan Madaniyah. Sebab Makkiyah dan Madaniyah ni adalah fasa-fasa dakwah Nabi. Ingat, dekat sebelum hijrah, kumpulan manusia mana yang ada? Lepas Nabi berhijrah, Nabi masuk Madinah, ada kumpulan yang mana? Okey. Penyebutan Bani Israel. Okey. Surah yang paling banyak Allah sebut Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel adalah di dalam surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Maknanya surah Makiyah. Ada berapa jumlah surah? Ada 12. Ada 12 surah Makiyah yang Allah menyebutkan di dalam surah itu kalimah Ya Bani Israel. Bani Israel. Okey, 12 surah itu surah apa? Surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Al-Isra, surah Taha, surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml. Lepas tu surah apa lagi? Allah sebut juga dalam surah yang berikutnya, surah Sajadah, Ghafir, Az-Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Okay, ada 12 surah Makiyah yang Allah sebutkan kalimah Bani Israel. Nanti sekejap lagi saya akan sebutkan kepada tuan-tuan dan puan ayat nombor berapa. Okay. Manakala penyebutan Bani Israel dalam surah Makiyah tak banyak surah. Hanya ada 4 sahaja surah yang Allah sebutkan dalam surah yang turun selepas Nabi berhijrah, iaitu surah apa? Iaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, dan juga surah Saf. As-Saf. Ada 4 surah Madaniyah yang Allah menyebutkan juga istilah kalimah Bani Israel, Bani Israel. 41 diulang perkataan Bani Israel, kebanyakannya ia disebutkan di dalam surah masa Nabi berada di Madinah, dan ada juga disebutkan dalam surah yang Nabi dah masuk, Nabi dah berada di Madinah. Okey, ayat nombor berapa? Okey, siapa yang ada nota, kita telah sebutkan ayatnya. Okey, boleh tengok pada nota yang diberikan. Okey. Kejap ya. Sekejap. Okey, sekejap. Kita nak tengok dekat dalam surah apa. Sekejap ya. Kita tengok ya. Okey. Okey. Bismillah. Siap perempuan ya, saya rujuk sekejap nota senarai surah tu. Sekejap, sebab saya punya ni macam hang sikit. Nanti saya nak kena pakai tab satu. Dah tu tab, sekejap. Okey, ini surah apa ni? Okey. Tuan-tuan perempuan, saya sebutkan sekarang ayat nombor berapa yang ada disebutkan kalimah Bani Israel. Okey. Dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf,
Sekejap Puan ya. Saya izinkan saya sikit waktu untuk saya rujuk dalam nota yang ada ni. Sahabat-sahabat dekat tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, nota yang tuan-tuan nampak sekarang nota surah apa ni? Nota yang Ustaz tulis 7 kali, nombor surah dengan nombor ayat. 7 Makiyah ya? surah Makiyah ya, Makiyah. Makiyah tu surah apa yang saya paparkan tu? 17:2, 17:4, 17:10, Okey, 17 okey. Sana, itu. okey. Okey. Surah Makiyah yang disebutkan perkataan Bani Israel yang 41 kali tadi tu. Okey, dalam surah Al-A'raf, surah nombor 7, ia berada pada ayat 105, 134, 137, 138. Manakala dalam surah Yunus, penyebutan Bani Israel, istilah Bani Israel tu ada dekat ayat yang ke-90, ada 2 kali. Lepas tu ayat nombor 93. Okey, kita lanjutkan lagi. Dalam sekejap ya. Okey. Kemudian dalam surah yang berikutnya, okey. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, penyebutan Bani Israel pada ayat nombor 2, ayat nombor 4, ayat 101, ayat nombor 104. Okey. Manakala dalam surah Taha, penyebutan istilah Bani Israel dia berada pada ayat nombor 47, 80, 94. Okay. Kemudian kita tengok lagi. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26, penyebutan kalimah Bani Israel Allah sebutkan. Okey. Sahabat-sahabat yang ikut di TikTok ya, anda boleh dapatkan nota yang kami gunakan pada pagi ni. Boleh dapatkan ada situ apa Puan Noliza 1075 tu, beliau menghantar link Telegram kepada tuan-tuan dan perempuan. So kalau boleh masuk dekat Telegram tu, nanti tuan-tuan akan dapati hebahan jadual kelas-kelas dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, dan tuan-tuan juga akan dapat nota-nota rujukan yang ada disediakan oleh tenaga pengajar di Akademi Tadabbur Malaysia. Baik. Surah yang berikutnya yang ada menyebut istilah Bani Israel, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 17, 22, 59, 197. Begitu juga dalam surah yang ke-27. Dalam surah ke-27, surah An-Naml, surah Semut, ayat 76. Manakala dalam surah As-Sajadah, ayat 23. Manakala dalam surah yang ke-40, iaitu surah Ghafir, pada ayat nombor 53. Okey. Dan berikutnya, dalam surah yang ke-43, iaitu surah apa ni? Surah 43 ni, surah Az-Zuhruf ya. Ayat nombor 59. Kemudian surah 43, surah. Zuhruf, Ustaz. Kemudian dalam surah Dukhan ya, ayat nombor 30. Kemudian dalam surah Jathiyah ayat nombor 16. Begitu juga surah Al-Ahqaf ayat nombor 10. Jadi selesailah penyebutan Bani Israel sebanyak 41 kali ini di dalam surah Makiyah. Okey, sekarang saya sebutkan pula surah-surah Madaniyah, 4 surah tadi tu, di manakah ayat yang menyebut tentang kalimah Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ada 6, lebih kurang ada 6 kali sebut dalam Al-Baqarah. Ayat nombor 40, 47, 83, 122, 211, 246. Dalam Al-Baqarah. Okey, kemudian surah Ali Imran, penyebutan kalimah Bani Israel tu ayat nombor 49 dan ayat nombor 93. Ayat nombor 93. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam surah Al-Maidah pula, penyebutan kalimah Bani Israel
berada pada ayat 12, 32, 70, 72, 78, 110. Betul lah. Lepas tu surah Saf. Surah Saf, surah yang ke-61, penyebutan Bani Israel ada pada ayat 14 dan ayat nombor 6. Ayat nombor 6 dan ayat nombor 14. Okey. Kalau tuan-tuan kira, saya minta sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan perempuan yang berada di aplikasi Zoom ataupun di FB page Malaysia Taliban Academy ataupun di TikTok, cuba tuan-tuan kira betul tak 41 kali, takut saya tersalah. Betul Ustaz. Makiyah 25, Madaniyah Okey. 16. Jap. Okey. Oh, Allahu Akbar. Suara saya dekat aplikasi Zoom jelas tak? Jelas tak? Jelas Ustaz? Jelas. Suara saya dengar tak? Dengar jelas. Boleh. Okey, jelas. Okay, alhamdulillah. Okey. Okey, boleh ulang kembali penyebutan dalam surah surah dari Madaniyah. Makiyah ada 25, Okey, Madaniyah ada sekejap. 16 kali. Surah Makiyah berapa? 25. 25 kali. Okey. Madaniyah ada 16, so 41. 41. Ini bermakna penyebutan Bani Israel paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam surah Makiyah. Di dalam surah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Maklumat ini sangat penting kerana ia memberikan bantuan kepada kita nanti untuk kita membezakan apakah perbezaan Bani Israel dengan Yahudi. Maka indikatornya boleh dilihat dari sudut penyebutan Bani Israel dalam surah apa, kategori surah apa. Begitu jugalah dengan kalimah al-Yahud, Allah sebutkan di dalam surah apa. Tapi kita belum bincangkan lagi tentang penyebutan Yahudi di dalam Al-Quran. Kita baru selesai penyebutan Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim. Okey, dah selesai dah tentang Bani Israel. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan, ada apa maklumat yang perlu saya ulang, tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita masuk kepada Yahudi pula, kepada perbincangan tentang Al-Yahudu di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Ada tak? Jelas? Okey, kalau tiada soalan, maknanya jelas lah tu. Diam, tanda faham lah. Tengok dekat ruangan chat meeting ada tak? Okey, jelas. Okey. Kesimpulan dia, Bani Israel ini di dalam Al-Quran terbahagi dua. Ada yang golongan beriman dan ada golongan yang kafir. Jadi yang beriman di kalangan Bani Israel ni siapa? Nabi-Nabi Bani Israel, sudah pasti. Lepas tu pula yang mengikuti, yang beriman kepada Nabi-Nabi tersebut. Mereka itu adalah Bani Israel yang beriman. Manakala yang berpaling, yang tak beriman dengan para Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada mereka, mereka inilah Bani Israel yang kafir. Jadi, kesimpulan ringkas, Bani Israel terdiri daripada orang yang soleh, orang yang tak soleh, orang beriman, orang tak beriman. Bani Israel terdiri daripada Nabi-Nabi dan Rasul, terdiri juga daripada yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Okey, selesai tentang Bani Israel. Okey. Kita teruskan dengan mengkaji pula perkataan Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Ada yang bertanya soalan dekat TikTok, dia tanya Bani Israel yang beriman ini kita panggil Alkitab ke tuan? Okey, jawapan dia adalah, okey, yang beriman
dan tak beriman pun, Bani Israel ini dia dipanggil dengan, okey, macam ni. Begini ya. Kejap. Bani Israel yang beriman ni kita panggil dia Ahlul Kitab ke? Dipanggil Ahlul Kitab. Okey. Ahlul Kitab, okey, Ahlul Kitab, okey, Ahlul Kitab ia dikaitkan dengan manusia yang pernah mendapat kitab selain daripada Al-Quran lah. Mereka ini adalah Yahudi dan mereka ini juga adalah Nasrani. Jadi adakah Bani Israel ini juga dipanggil sebagai Ahlul Kitab? Secara umumnya memang Bani Israel itu pernah menerima kitab. Memang mereka pernah mendapat kitab lah. Seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Okay, Wallahu ta'ala alam. Itu adalah jawapan yang ringkas. Tapi kena ikuti sampai hujung untuk mengetahui tentang panggilan Yahudi itu. Okey. Sekarang kita masuk kepada lafaz Yahudi di dalam Al-Quran. Okey, kita dah selesai Bani Israel. Sekarang kita nak cari. Kalau dalam Al-Quran, macam mana kita nak tahu ayat tersebut menceritakan tentang orang Yahudi? Okay, tentang orang Yahudi. Okay. Yang pertama, kita tengok dulu. Okay. Sekejap ya. Sekejap ya. Yahudi. Okay. Dalam Al-Quran, okay, tuan-tuan ya. Okay. Sekejap. Saya perlu. Okay. Tuan-tuan perempuan ya. Kita nak masuk kepada perbincangan Yahudi, tapi saya minta kalau boleh tuan-tuan dan perempuan ikut pengisian ni, kalau boleh jangan putus. Sebab kejap macam mana saya nak terangkan ya. Sebab nanti saya nak terangkan di hujung apa perbezaan istilah Bani Israel dengan Yahudi. Itulah sebenarnya itu sebenarnya objektif yang paling utama sekali pagi ni sebenarnya. Ini objektif yang utama sebenarnya yang saya tujuan pengisian kita ni, objektif besar dia sebenarnya adalah nak dapat perbezaan Bani Israel dengan Yahudi. Tapi untuk dapatkan maklumat itu, kita kena tahu dulu penyebutan Yahudi dalam Quran. Kalau tuan-tuan tahu yang itu, sebab kita dah tahu Bani Israel, sekarang kita nak tahu penyebutan Yahudi di dalam Al-Quran, dan di hujungnya kita akan dapat membuat perbezaan. Kita dapat membuat perbezaan antara Bani Israel dengan Yahudi. Adakah mereka orang yang sama ataupun istilah tu boleh guna dua-dua? Adakah Yahudi itu Bani Israel? Adakah Bani Israel itu adalah Yahudi? Maklumat itu saya boleh sebut sekarang. Tapi untuk lebih memberikan kefahaman, saya akan sebut kemudian. Jadi izinkan saya sebut dahulu penyebutan Yahudi itu dalam Quran dulu. Sebab kita tahu Quran ni dua je kategori. Turun sebelum hijrah, turun selepas hijrah. Kena faham tu dulu. Sebelum Nabi, semasa Nabi berada dekat Mekah, dan selepas Nabi keluar daripada Mekah. Kita kena dapatkan dua maklumat itu dulu. Lepas tu baru tuan-tuan akan dapat maklumat nanti apa perbezaan antara dua istilah itu. Okey. Kalau kita buka Quran, kalau nak cari maklumat tentang Yahudi, okey, dan Yahudi, perkataan Yahudi ya, Allah gunakan dalam dua jenis lafaz. Ada dua siyaq dia panggil, ada dua lafaz. Okey, ada dua lafaz Allah guna. Kadang-kadang Allah guna istilah al-yahudu, al-yahudu. Alif lam ya kha, kha simpul waw dal, al-yahudu. Dan kadang-kadang, bukan kadang lah, Allah kadang-kadang lah, kadang-kadang Allah gunakan perkataan Yahudi tu, dia ada huruf ya lepas dal. Dia ada huruf ya lepas dal, iaitu Yahudi. Yahudi. Yang pertama, yang banyaknya adalah Al-Yahud. Dal tu Yahud dal lah mati kan. Kita qalqalah kan Al-Yahud.
Istilah yang kedua, Allah guna Yahudi. Okey. Dalam Quran, penyebutan Al-Yahudu 7 kali. Manakala penyebutan Yahudi sekali je. Sekali saja. Jadi kalau kita gabungkan, perkataan Yahudi dalam Quran adalah panah, ada 8. Ada 8 kali. Okey, 8 tu, 7 daripadanya adalah Al-Yahudu. Dal. Hurufnya alif, lam, ya, khasiful, waw, dal. Tapi satu saja Allah guna Yahudi. Ingat, perkataan ini penting untuk membezakan Bani Israel dengan Yahudi. Okey, kenapa? Okey. 8 kali penyebutan Al-Yahudu dengan Yahudi ni, okey, ke-8 itu Allah menyebutkan kesemua sekali dalam surah yang turun selepas hijrah. Okey, ke-8 penyebutan Al-Yahud ataupun Yahudi Allah sebutkan dalam surah Madaniyah. Maknanya selepas Nabi berhijrah, Nabi masuk ke Madinah, okey, Allah turunkan surah-surah dalam Quran tu yang dalam surah-surah itu ada disebutkan Al-Yahud, termasuk Yahudi. Dalam surah sebelum hijrah, ingat ya, dalam surah sebelum hijrah, surah Makkiyah, tiada penyebutan kalimah Al-Yahud ataupun Yahudi. Kenapa saya tekankan surah sebelum hijrah dengan selepas hijrah? Kerana kita nak dapatkan perbezaan nanti Bani Israel dengan Yahudi. Okey. Surah-surah Madaniyah tu surah apa? Okey. Surahnya, okey. Sekejap ya. Okey. Dalam surah Ali Imran. Okey, dalam surah Ali Imran ayat nombor 67. Ini surah Madaniyah Ali Imran. Kita akan jumpa perkataan Yahudi. Depan huruf dal tu dia ada huruf ya. Yahudi. kita orang Melayu sebut Yahudi itu Y-A-H-U-D-I, kan? Tapi dalam Quran dia ada dua bentuk ejaan. Ada yang sampai dal, ada yang lepas dal tambah ya, Yahudi. Dalam surah Al-Imran ayat nombor 7. Okey. Kalau tengok dekat dalam nota, ada saya bawa contoh ayat itu. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana Ibrahimu Yahudiyya." Yahudi. Okey. Yang surah lain, yang 7 kali penyebutan Yahudi dalam surah Madaniyah ni, kejap ya, saya tunjukkan surah dia. Okey, tuan-tuan catat ya, siapa yang mengikuti di TikTok, sebab anda tidak ada nota yang saya kongsikan, hanya ada di aplikasi Zoom dengan di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Surah yang menyebut perkataan Yahud, Al-Yahudu 7 kali tu, surah Al-Ma'idah ayat 64. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Surah Taubah ayat 30. Lepas tu pula, sekejap ya. Lepas tu, kenapa? Maafkan saya sekejap ya. Saya terlaju, saya patah balik sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sekejap ya, syarat tetap boleh ikut perbincangan ni. Dia macam berat, tapi tak berat sebenarnya. Ini semua ayat Quran. Sebenarnya kita bincang tentang Al-Quran ni sebenarnya. Tapi bertema. Tajuk dia tentang Yahudi. Okey. Sekejap ya. Bismillah. Oh, saya punya slide ni dia hang sekejap. Okey. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Surah dan nombor ayat yang Allah ada menyebut tentang kalimah Al-Yahud. Surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 120. Surah Al-Ma'idah ayat 18. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Okey. Kemudian surah yang berikutnya adalah
Sekejap ya. Surah Al-Ma'idah ayat nombor 64, Surah Al-Ma'idah ayat 82 dan Surah Taubah ayat 30. Okey. Jadi kalau tuan-tuan kira, cukup tak 7 kali penyebutan Al-Yahudu dalam surah-surah Madaniyah? Itulah dah tuan-puan, dapat tak? Ya, cukup, Ustaz. Cukup. Betul tak? Tapi kalau boleh tolong rakan-rakan, tuan-tuan kalau boleh tengok dalam Quran, cek ya, cek balik semula. Dalam Quran, betul tak ayat dia? Sebab saya takut saya tersalah. Kalau salah nanti tolong betulkan saya. Okey. Saya ulang sekali lagi ya. Penyebutan perkataan Yahudi, Al-Yahudu atau Yahudi sebanyak 8 kali. Kesemua penyebutan itu berada pada surah yang turun selepas Hijrah. Dia berbeza dengan kalimah Bani Israel yang kebanyakannya diturunkan oleh Allah, disebutkan dalam surah-surah sebelum Hijrah, surah Makkiyah. Okey. Kalau dah jelas, kita tambah sikit lagi maklumat, sikit lagi. Sikit lagi tu, tengok kat sini sekejap. Okay. Dalam Quran, kalau nak dapatkan maklumat berkenaan dengan Yahudi, bukan sekadar hanya cari maklumat Al-Yahudu, bukan cari kalimah Al-Yahud ataupun Yahudi, tuan-tuan juga boleh jumpa 3 kalimah ini. Kalimah apa? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Dalam Quran, ada 3 lagi istilah. Ada 3 lagi istilah lah kita kata. Ada 3 kalimah lain yang Allah gunakan, sebenarnya tu cerita tu pasal orang Yahudi. Apa kalimah tu? Yang pertama, Allah gunakan kalimah hadu. Hadu. Ha simpul, alif, dal, waw, alif. Hadu. Dalam Quran kalau jumpa kalimah hadu, ada 10 kali. 10 kali Allah ulang hadu, hadu, hadu. Ia berkenaan dengan orang Yahudi. Okey. Istilah yang lain, Allah guna kalimah hudna, hudna. Hudna ni sekali je Allah guna dalam Quran. Tapi ia merujuk kepada, ada kaitan dengan orang, ada kaitan dengan Yahudi jugalah. Tapi ni ada kaitan dengan Bani Israel juga. Okey. Lepas tu yang ketiga, kadang-kadang Allah guna istilah apa tahu? Hudun, hud, hud, hud. Ha simpul, waw, dal. Tuan-tuan, kalau jumpa kalimah Hud, jangan tuan-tuan ingat Nabi Hud semata-mata. Memanglah Nabi Hud tu pun sebut Hud. Tetapi ada 3 kali diulang oleh Allah kalimah Hud, Hud, Hud yang merujuk kepada kisah Yahudi. Okey. Nak tahu 10 kali penyebutan hadu dalam surah apa? Hudna dalam surah apa? Perkataan kalimah Hud. Okey, kita tengok maklumat yang berikutnya. Okey. Dalam Quran, 10 kali Allah menyebut kalimah hadu. Sebelum hadu, Allah akan sebut kalimah alladzina hadu, alladzina hadu, alladzina hadu. Dia akan guna alladzina hadu, orang-orang hadu, Yahudi, alladzina hadu. 10 kali Allah ulang. Okey, boleh tengok di dalam Al-Quran, dia merujuk dalam ayat nombor berapa. Ada saya nyatakan di dalam nota. Okey. Kalau perkataan hudun, ada 3 kali ya. Kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 135, 140 dan juga 112. Okey. Jadi kalau dah tahu maklumat-maklumat itu, maka kita pergi kepada perbincangan yang utama sebenarnya. Apa tu Bani Israel
kalimah Bani Israel dan kalimah Yahudi. Okey. Dah dapat semua maklumat ayat istilah-istilah dalam Quran pasal orang Yahudi pasal Bani Israel, maka kita pergi kepada maklumat ini. Last sekali hujungnya adalah kita pergi dekat ujungnya sekejap. Sekejap ya. Okey. Saya nak kena tutup dulu. Kejap. Okey, saya tunjukkan. Kejap ya. Last sekali adalah izinkan saya sikit masa sekejap ya. Saya nak paparkan maklumat ini. Okey. Jadi tuan-tuan puan, kesimpulan dia adalah ini dah di antara benda penting yang saya nak highlightkan adalah apakah perbezaan istilah Bani Israel dengan Yahudi dalam Quran? Okey. Jawapan dia adalah kata sesolah ada dua. Ada cara nak apa dia begini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Kalau Allah gunakan istilah Bani Israel, ia membawa maksud. Okey, kejap ya. Saya tengok yang pertama dulu. Sebab ada orang dia confused, dia pening. Ada yang kata Bani Israel adalah Yahudi. Yahudi itu adalah Bani Israel. Betul ke tidak betul? Jawapan dia adalah kata Rasulullah Al-Fatah Al-Khalidi Al-Marhum Rasulullah, beliau mengatakan bahawa kalau sebut Bani Israel, jangan kaitkan ia dengan Yahudi. Maksudnya apa? Bani Israel bukanlah Yahudi. Kena faham kan? Kena faham? Bani Israel bukanlah Yahudi. Ataupun kita kata Bani Israel bukanlah menganuti agama, bukanlah Yahudi. Sebab apa? Sebab, okey, begini. Kalau kita kata Bani Israel adalah Yahudi, ini bermakna kita telah kata Nabi Yusuf Yahudi, Nabi Yaakob Yahudi, Nabi Daud Yahudi, Nabi Sulaiman Yahudi, Nabi Isa Yahudi, Nabi Musa Yahudi. Dah tak faham tak? Justru itu para ulama mengatakan kata Syekh Salah, Bani Israel bukanlah Yahudi. Manakala Yahudi berasal dari Bani Israel. Macam mana tu? Pening tak? Kalau pening bagus. Ada peningkatan. Okey. Saya ulanglah macam ni lah. Mudah faham dia. Okey. Ingat tak tadi kita sebutkan penyebutan kalimah Bani Israel di dalam Al-Quran banyak diturunkan oleh Allah, disebut dalam surah-surah Madaniyah. Manakala penyebutan Yahudi Allah sebut kesemua sekali dalam surah-surah Madaniyah. Jadi para ulama buat kesimpulan ni macam ni. Kejap Kalau sebut Bani Israel itu apa? Apa tu Yahudi? Mudah je. Bani Israel adalah istilah yang dipakai bermula zaman Nabi Yusuf sampailah Bani Israel bermula daripada Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu. Istilah tu digunakan Istilah tu digunakan bermula daripada Nabi Yusuf sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul dan sebelum Nabi hijrah. Memang macam tu. Maksud dia, kalau dalam Quran Allah sebut ya Bani Israel, istilah itu digunakan oleh Allah merujuk kepada fasa-fasa ataupun sejarahnya bermula daripada zaman Nabi Yusuf
Masuklah zaman tadi tu, masuklah zaman nabi-nabi tadi tu, masuklah zaman Musa lah, zaman Daud, Abu Sulaiman tu, sampailah zaman Nabi Isa, dan istilah itu dalam Quran Allah gunakan sampaikan nabi dilahirkan, nabi diutus dari rasul, tapi sebelum hijrah. Sebelum hijrah Allah gunakan istilah itu diguna pakai yang tepat dalam Bani Israel itu. Istilah itu digunakan adalah untuk bermula zaman Nabi Yusuf sampai Nabi sebelum hijrah. Benda tu je. Faham Tetapi istilah Yahudi Allah gunakan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Selepas Nabi berhijrah, Allah sebut Yahudi, 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 termasuk. Ingat tak tadi 7 kali kan? Al-Yahud, 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 Al-Yahud. Lepas tu Allah sebut Yahudi. Bermakna, kalau kita nak panggil istilah mana nak pakai? Bani Israel ke Yahudi? Jadi kita gunalah istilah Yahudi. Istilah Yahudi Allah yang bagi. Allah yang beri. Sebab tu saya tak nak bincangkan dalam sesi ni, apa makna Yahudi? Asal dari mana? Dapat pada mana? Yang tu saya tak nak bincangkan. Kenapa? Kerana pendapat yang terpilih, perkataan Yahudi ni, dia bukan bahasa Arab. Tetapi ia telah diarabkan, disebut dalam Quran. Jadi Allah yang panggil Yahudi. Ingat tak kita sebut tadi kan? Ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, Allah turunkan perkataan Yahudi. Kalimah Yahudi dalam Al-Quran tu. Dalam surah-surah Madaniyah. Jadi Allah yang panggil istilah Yahudi. Jadi kalau kita nak panggil Yahudi, dia merujuk kepada panggilan kepada satu golongan manusia selepas Nabi dah masuk ke bumi Madinah. Kita tahu dekat bumi Madinah ada Yahudi. Jadi Yahudi kat situ, kita panggil dia Yahudi lah. Maksudnya Yahudi ini adalah istilah yang digunakan pakai selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah sampailah hari kiamat. Kita akan panggil Yahudi, Yahudi. Kita tak panggil lagi Bani Israel. Maksudnya, kita tak panggil istilah Bani Israel tu. Sekarang ni untuk Yahudi. Kita kata Yahudi. Yahudi. Okey. Dalam masa yang sama, adakah Yahudi itu Bani Israel? Jawapan dia, ya. Kita kata macam ni. Yahudi berasal dari Bani Israel. Tetapi Bani Israel bukanlah Yahudi. Kena faham? Nampak tak beza dia? Kepening. Kalau kita macam ni, Yahudi yang ada sekarang ni dekat dunia ni sampai hari kiamat Allah panggil dia Yahudi tu, masa Nabi dah berhijrah sampai hari kiamat kita panggil kumpulan ni, dia panggil Yahudi. Dia tak panggil lagi dengan istilah Bani Israel. Tetapi mereka ini adalah daripada keturunan Bani Israel. Sebab tu Yahudi zaman Nabi, dia tak dipanggil Bani Israel lah. Dia panggil Yahud. Sampailah ke hari ini. Jadi yang duduk dekat Palestin tu, yang menjajah ambil tanah orang Palestin tu, kita tak katakan dia dah Bani Israel. Kita kena katakan dia Yahudi. Walaupun mereka memang daripada keturunan Bani Israel. Sebab apa? Sebab kita tahu Yahudi ni jahat. Dia agama lain selain daripada Nasrani. Sebab tu kita tak boleh kata Yahudi adalah Bani Israel. Bani Israel adalah Yahudi. Salah. Sebab kalau kita kata macam tu, kita telah meletakkan Nabi-Nabi Bani Israel termasuk yang Yahudi tadi. Jadi, kesimpulan dia adalah Yahudi, ia adalah keturunan Bani Israel. Tetapi Bani Israel, yang Allah sebut dalam Quran itu, mereka bukanlah Yahudi. Istilah Yahudi digunakan pakai oleh Allah di dalam Al-Quran. Selepas Nabi berhijrah, Allah turunkan istilah itu yang patut digunakan. Maksudnya, Allah ubah nama. Allah ubah nama daripada nama Bani Israel itu kepada nama Yahudi. Jadi sampailah kiamat, kita memanggil mereka-mereka ini adalah Al-Yahud. Lepas tu kenapa pula Yahudi yang dekat Palestin tu diguna Israel? Kenapa tak guna Zionis? Kenapa tak ada negara Zionis? Kenapa guna Israel? Kerana mereka ni mengiktiraf, memuliakan kalimat Israel. Israel itu kan Nabi Yaqub. Jadi dia nak nampak mereka ni mulia, mereka ni orang baik, mereka orang bagus, mereka guna istilah Israel.
Tetapi sepatutnya kita panggil mereka apa ni? Yahudi. Yahudi mereka ni. Sebab Allah yang memanggil istilah itu selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka tak dipanggil lagi Bani Israel Quraizah. Tak dipanggil Bani Israel Qainuqa. Dia tak dipanggil Bani Israel Nadir. Tapi dipanggil apa? Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Quraizah. Saya harap tuan-tuan jelas penerangan pada pagi ini perbezaan istilah Bani Israel dengan istilah Yahudi. Okey, Allah yang memberi nama gelaran Al-Yahudi ini, yang mana mula-mula dulu mereka memang guna istilah Bani Israel. Tetapi apabila mereka dah tak beriman, kan, mereka telah dapat wahyu, maka Allah gelar yang Bani Israel yang duduk dekat peringkat Madaniyah ni, Nabi hijrah tu digelar dengan istilah Yahudi. Sebanyak 8 kali Allah sebut dalam Quran tadi. Okay, moga-moga jelas dalam muka rahimani wa rahimakumullah. Antara dulu istilah tadi. Ada soalan tak? Jelas tak, perempuan? Okey. Ada dekat chat Ustaz soalan. Ada dekat chat, Kak Azhar tanya siapa pengasas agama Yahudi? Sebenarnya tidak ada mana-mana, sebenarnya tak ada apa maklumat dari mana datangnya pengasas agama Yahudi itu. Wallahu ta'ala. Itu saya tak ada ilmu. Walaupun ada yang kata ia berasal daripada nama Yahuza, kan, salah seorang anak Nabi Yaqub tu. Wallahu ta'ala alam. Tak ada. Sebab kita tak tahu maklumat tu. Cuma kita tahu istilah Yahudi dalam Al-Quran setelah kita berhijrah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Terutama dalam suratul Baqarah. Sebab surah Baqarah turun paling awal sekali dekat Madinatul Munawwarah. Pengasas tu saya wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab Allah memanggil nama gelaran itu kepada puak-puak ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, sebenarnya Yahudi ni dia salah satu daripada agama, kan? Dia salah satu daripada agama Yahudi ni. Iyalah, dia termasuk dalam agama lah. Sebab Allah pasangkan dia Yahudi dengan Nasrani. Saya punya live access telah di remove ni. Ya Allah, kenapa ni? TikTok remove ni, kenapa ni? Waktu dah masa dah habis ke? Allahu'alam. Sian orang yang ikut tu. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ada soalan lain tak? Ada pertanyaan lain? Saya harap jelas. So kita sambung lagi esok, insyaAllah. Esok kita sambung lagi. Ustaz? Ya. Ustaz, apa ni kaum Bani Israel atau Yahudi, Bani Israel yang berada di Palestin tu kan telah mengalami 2 kerosakan besar, kan, dalam Al-Quran. Okey. Jadi cebisan daripada warisan Nabi Allah Yaqub, salah satu daripada anaknya tu, yang 12 tu, adakah mereka setelah balik ke Palestin, adakah mereka selain daripada yang berpindah ke Madinah, tiga kaum yang besar tu, Quraizah, Qainuqa dan Nadir, adakah mereka juga berada di tempat-tempat lain dan membiarkan lagi Bani Israel tu? Ya. Sebenarnya Bani Israel ni dia ada banyak. Dia punya apa, Bani Israel ni dia punya nasab tu, dia bukan hanya ada pada zaman Nabi tu, dia bukan hanya berada di Madinah. Ada yang pergi kepada Khaybar. Sekarang dunia pun ada. Kalau tuan-tuan tengok ada satu cerita tu, kalau baca sejarah, kan, ada Yahudi dibawa daripada Ethiopia. Kalau baca kisah Nazi semua, kan, maksud Yahudi ni dia memang bertaburan. Jadi itu yang mereka nak letakkan satu pusat, satu tempat untuk mereka kumpul semua tu. Itu kalau kita sejarah, kan, mereka bawa daripada beberapa negara luar, beberapa negara dikumpulkan dia di Palestin tu. Mereka nak kumpulkan.
Sebab tu yang tu insya-Allah nanti kita akan sambung, kita akan bincang lagi tentang bagaimana penghijrahan Yahudi sampai masuk ke Madinah sampai ke Palestin. Yang tu kita kena ulas pada pengisian yang lain lah. InsyaAllah nanti dalam masa sama saya akan terangkan nanti juga perbezaan adakah Yahudi itu adalah bangsa, dia bukan agama. Bangsa tu sudah pasti bangsa lah, sebab dia memang sebab dia pada Bani Israel tadi tu. Tapi setelah Nabi hijrah tu tak dipanggil lagi Bani Israel, dia layak dipanggil Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah agama, dia termasuk dalam agama jugalah, sebab dia bangsa-bangsa, agama pun agama juga. Sebab Yahudi ni kan mereka ada ibadat mereka sendiri. Mereka menganggap bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Dia sebab Allah selalu pasangkan Yahudi, al-Yahudi wan Nasara, Yahudi wan Nasara. Kalau kita kata Nasrani itu adalah agama, maka Yahudi juga adalah agama. Tapi Yahudi ini daripada bangsa, kalau ikut daripada perbahasan Bani Israel, ialah dia daripada bangsa Bani Israel lah. Tapi nama dia tu tak lagi dia telah ditukar menjadi Yahudi, tak lagi dipanggil Bani Israel. Penggunaan nama tu dia macam dah tukar nama lah, macam tukar nama. Dia tukar nama. Tapi dari sudut darah daging mereka keturunan, dia daripada Bani Israel, tapi nama dia tak panggil lah Bani Israel. Ketika mana Nabi dah berhijrah, dia panggil Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Sambungan Ustaz. Jadi Ustaz, semasa Taurah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Okey. Dan banyak rabai-rabai yang memutarbelitkan Taurah, menukar isi kandungan Taurah. Bukankah mereka tu sudah diistilahkan dengan yang beragama Yahudi, sebab agama Nabi Allah Musa agama Islam. Jadi bukankah agama tu sudah mula wujud semasa Taurah diturunkan tu Ustaz? Okey, macam ni. Dia macam orang Arab musyrikin. Mereka gelaran mereka adalah al-musyrikin, betul tak? Ya, betul. Betul. Okey, jadi mereka ni bangsanya apa? Mereka ni adalah bangsa Arab. Gelaran dia, istilah dia musyrikin. Mereka adalah penyembah berhala. Mereka ini apabila dia menolak Al-Quran, tu dia panggil mereka menjadi kafir. Okay. Jadi pada zaman Nabi SAW tu, yang mereka mengubah Taurat tu, yang pada zaman Nabi Musa tu, pada zaman yang ada kitab Taurat tu, mereka ubah makna dan sebagainya tu, dia tak sebut lagi tentang Yahudi, cuma dia kata Bani Israel yang kufur. Mereka sebut tadi kan, Bani Israel ada dua. Bani Israel yang beriman dengan Bani Israel yang kufur. Jadi Bani Israel yang kufur itu, itulah yang telah mengubah kitab Taurat, berpaling dan sebagainya. Tapi yang kita bincang ni adalah penggunaan istilah Bani Israel dengan istilah Yahudi tu. Sebab kalau kita belajar yang pengubahan kitab Taurat tu, itu dia ada pada surah-surah apa. Sebab tu kita sebut tadi tu, maksudnya Yahudi tu, gelaran itu dia dipakai selepas Nabi berhijrah. Dia kalau kita kaitkan, adakah dia bangsa, adakah dia agama, dia ikut kepada apa nak kata di istilah dia. Kalau dia bangsa, dia adalah bangsa lah. Dia daripada keturunan Bani Israel itu. Tapi sudut agama, mereka adakah dia beragama yang baru? Yang ini kita akan perincikan lagi lah. Tapi agama mereka ni agama yang tidak selari lah dengan agama yang ada yang ada dalam kitab-kitab mereka, termasuk dalam Al-Quranul Karim. Sepatutnya Yahudi ni mereka terima Al-Quran. Maksudnya sepatutnya mereka menjadi agama Islam. Tapi mereka stay dengan agama lama, tapi mereka buat banyak perubahan lah. Wallahu alam. Istilah ni nanti kita kena perincikan lagi, sebab istilah bangsa ke agama kan, yang ni kita kena perincikan lah. InsyaAllah pada sesi akan datang. Mungkin esok ke nanti kita akan buat lagi. Saya sedang duduk membuat sedikit lagi bacaan kajian untuk guna mana istilah yang lebih tepat tu. Adakah agama
adakah Yahudi ni agama, adakah Yahudi adalah bangsa. Yang tu nanti kita perincikan insya-Allah. Insya-Allah. Panjang-panjang perbahasan dia. Boleh ya? Ustaz, Allah mengenai Akbar. dengan ahlul kitab tadi kan, Okey. bolehkah kita panggil atau kita iktiraf sebagai Yahudi yang istilah Yahudi sekarang ni yang mereka tu termasuk dalam Betul. ahlul kitab? Ya, betul. Yahudi memang dia termasuk dalam ahlul kitab. Dia memang gelaran untuk ahlul kitab. Sebab mereka pernah dapat kitab. Sebab tu memang kalau ibu-ibu baca dalam surah Al-Bayyinah kan, Al-Bayyinah tu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlul kitab. Kafaru, kafir, orang kafir daripada ahlul kitab, dan juga wal musyrikin. Wal musyrikin. Musyrikin tu penyembah patung dan berhala. Jadi maksud buat adalah, adakah Yahudi sekarang boleh dipanggil ahlul kitab? Jawapan dia kita kata iyalah. Tetapi adakah mereka pangkat ahlul kitab tu pangkat yang kita kata ahlul kitab yang beriman? Jawapannya tidaklah. Tetapi pangkat tu ada ahlul kitab. Macam kita panggil kita umat Nabi. Semua umat Nabi. Tapi umat Nabi yang berimankah? Umat Nabi umat yang tak beriman. Itu istilah dia. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Okey, nanti saya cuba dapatkan ya soalan daripada Puan Azhar tanya siapa pengasas agama Yahudi. Saya cuba dapatkan maklumat dekat jurnal, tengok bagaimana. Kemudian Yahudi adakah bangsa? Puan Habibah tanya Yahudi adakah bangsa ataupun bukan agama. Yang ni pun nanti saya akan rujuk beberapa maklumat lagi insya-Allah ya. Termasuk pada Puan Soe bertanya tadi, insya-Allah nanti saya dapatkan maklumat. Kalau tu ada maklumat boleh kongsi kepada saya. Nanti kita adun maklumat-maklumat tu dan kita susun dia supaya ia lebih mudah untuk difahami. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Malam ni kita akan sambung balik jejak 25 Rasul jejak 25 Rasul yang mana kita terhenti hampir 3 minggu kisah Nabi yang berikutnya. Nabi Daud dah selesai, nanti kita akan masuk kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam insya-Allah. Okey, kalau ada mana-mana fakta yang saya tersalah mohon betulkan ya. Walaupun saya memang pelajar sejarah, dulu minor saya memang dalam sejarah dan ketamadunan. Tapi sudah pasti banyak benda yang saya pun dah lama tinggal bidang sejarah ni. Tapi ada kaitan dengan tafsiran ayat juga yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kalau ada mana-mana saya tersalah sebut ataupun tertukar istilah, tolong maklumkan ya tuan-puan ya. Saya sangat memerlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan dalam pembetulan fakta, pengukuhan fakta dan sebagainya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khair.